Assalamualaikum dan hai murid-murid. Berjumpa kita dalam kelas Sejarah Tahun 5. Tajuk kita pada hari ini ialah tajuk 8 yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan pelajari kedudukan yang di-Pertuan Agong atau singkatannya YDPA sebagai Ketua Utama Negara, peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan YDPA, istiadat pertabalan serta bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Institusi yang di-Pertuan Agong diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Penubuhan institusi yang di-Pertuan Agong dibuat semasa Perlembagaan Persekutuan dirangka. Dalam Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong dinyatakan sebagai Ketua Utama Negara. Sebagai Ketua Utama Negara, yang di-Pertuan Agong memayungi 3 badan kerajaan iaitu Badan Perundangan, badan yang menggubal undang-undang negara, Badan Eksekutif, badan yang melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan, dan Badan Kehakiman iaitu badan yang mentadbir keadilan secara saksama. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan melalui sistem penggiliran yang unik antara 9 orang Raja Melayu bagi tempoh 5 tahun. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan. Mari kita lihat kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong. Pemilihan YDPA dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama Raja atau Sultan yang dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong. Kemudian, surat pengesahan pemilihan YDPA dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, Perdana Menteri akan mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan yang di-Pertuan Agong. Dan akhirnya, yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Cikgu ulang semula kata kunci untuk 5 kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, undian sulit oleh 9 orang raja. Yang kedua, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama. Yang ketiga, surat pengesahan pemilihan. Yang keempat, Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan akhbar. Dan yang kelima, YDPA melafazkan sumpah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat paparan yang seterusnya. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 bagi menggantikan Durbar. Durbar ditubuhkan pada tahun 1896 dan disertai oleh 4 orang raja dari negeri-negeri Melayu bersekutu. Kita boleh gunakan akronim PPSN, Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Antara tugas utama Majlis Raja-Raja termasuklah melaksanakan pemilihan yang di-Pertuan Agong. Sebelum pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Semasa pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja bertanggungjawab melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan yang di-Pertuan Agong yang baharu. Dan selepas pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja lah yang akan mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong.
Seterusnya, mari kita lihat istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong yang dipilih dimasyhurkan dalam majlis istiadat pertabalan yang penuh gemilang di Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Usai melafazkan sumpah, Yang di-Pertuan Agong akan menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan mohor besar raja-raja. Yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan terlebih dahulu sebelum Majlis Istiadat Pertabalan. Seterusnya, Perdana Menteri membacakan watika pengisytiharan di hadapan Yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Yang di-Pertuan Agong mengucup keris kerajaan sebagai Ketua Utama Negara pada Majlis Istiadat Pertabalan. Yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, murid-murid boleh mengimbas QR Code pada muka surat 95 buku teks untuk melihat video pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-16. Seterusnya, mari kita lihat bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong menjalankan pemerintahan kerajaan berdasarkan perlembagaan persekutuan. Sebagai Ketua Utama Negara, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong merangkumi perundangan, eksekutif dan kehakiman. Antara bidang kuasa yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Agama Islam bagi negeri baginda dan negeri-negeri tidak beraja iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan atau akronimnya SSPMW. Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan. Seterusnya, kuasa yang di-Pertuan Agong adalah melantik Perdana Menteri dan Kabinet Malaysia. Yang di-Pertuan Agong juga berkuasa memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. YDPA juga berkuasa memelihara kepentingan sah kaum-kaum lain sebagai warga negara Malaysia. Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Yang di-Pertuan Agong juga berkuasa memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk memanggil, memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Dan yang di-Pertuan Agong juga boleh atau berkuasa mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat. Berdasarkan bidang kuasa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong melaksanakan tugas dengan adil dan saksama. Baiklah murid-murid, selepas ini sila buka muka surat 106 buku teks sejarah tahun 5 dan jawab bahagian A. Lengkapkan ayat dengan jawapan yang betul. Kemudian tulis huruf pertama daripada setiap jawapan dalam kotak yang diberikan. Murid-murid boleh menjawab dalam buku latihan masing-masing. Selamat menjawab dan kita jumpa lagi. Bye.